Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratil habibin mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin shifa'u rafil bala' wa nasri 'ala al-a'da' وقضاء الحاجة وتيسير الأمور والقبول وعمل متقبلة وإلى أرواح من سبقنا إلى رحمة الله بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim. Qala syekh muallif adamallahu nafa'a bihi wa bikum fid darain amin. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kitab indahnya hidup bersyariat, sesi yang ke-36 insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya-Allah video ini akan dimainkan pada hari Rabu insya-Allah. Kalau tidak kita just follow demi sesi lah. Ini sesi yang ke-36. Kita akan membincangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak selain daripada pendidikan solat, belajar Al-Quran. Kita akan ingatkan kepada mereka ataupun introduce kepada anak-anak kita 5 ulul azmi. Ulul azmi itu adalah 5 para nabi yang diuji dengan sehebat-hebatnya. Jadi kalau kita mengajar mereka tentang 5 para anbiya ini daripada yang 25, mereka akan membesar menjadi orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang ada apa-apa masalah akan kembali kepada Allah SWT. Tetapi ceritanya sebelum kita sampaikan kepada anak-anak, kita terlebih dahulu sebagai ibu bapa, sebagai suami dan isteri perlu ambil tahu terlebih dahulu tentang topik-topik yang ini. Jadi yang pertama, sejarah Rasul Ulul Azmi. Diriwayatkan bahawa terdapat seramai 124,000 orang nabi dan 124,000 dan juga 313 orang daripadanya ialah Rasul. Beza Rasul dengan Nabi. Nabi diberikan wahyu, disampaikan kepada yang berdekatan, tapi Rasul itu lebih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyampaikan kepada lebih umum lagi, lebih ramai lagi message Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasul itu diutuskan oleh Allah SWT untuk memimpin dan memandu umat pada zaman mereka supaya mentauhidkan Allah, berdakwah untuk memperkenalkan, mengingatkan para manusia yang kita harus beribadah kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan suruhan Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Kenapa? Kerana yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk diri kita adalah Allah SWT. Pencipta lebih tahu daripada ciptaan. Ciptaan tak tahu. Ciptaan do not know what is best for him or her. Dia ada duit, dia tak tahu nak simpan ke, nak sedekah ke, nak belanja dekat Carousel ke, Shopee ke, Lazada ke, kasih habis duit ke, simpanan lebih bagus ke, beli kripto ke, beli Bitcoin ke. Dia tak tahu what the future holds. Tetapi yang lebih tahu tentang masa depan adalah Allah SWT. Yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita adalah Allah SWT. Jadi para rasul-rasul ini adalah ada untuk mengingatkan kaum manusia di mana kepentingan mentauhidkan, beribadah, beriman kepada Allah SWT, mengikut perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kerana apa-apa yang suruhan Allah adalah yang terbaik untuk diri kita, kerana pencipta lebih tahu daripada ciptaan. Pencipta iaitu Allah, ciptaan itu kita makhluk. Yang kedua, menjauhi segala larangannya. Apa-apa yang Allah larangkan, itu yang terbaik untuk manusia. Jadi kalau kita tidak ikut apa yang terbaik dan apa larangan yang ditetapkan oleh pencipta kita, oleh Tuhan yang maha bijaksana, bad things is going to happen. Dan kita tengok dalam akhbar hari ini ataupun berita, orang semua sibuk tentang satu negeri itu ada building jatuh.
sibuk masuk semua berita. Tetapi building yang jatuh hari-hari di satu kawasan tak diendahkan. Jadi tak betul lah. Sifat kerana pemilihan untuk rasa sedih yang dipaparkan akan mengakibatkan kemanusiaan kita berkurangan. Dan tak ada keadilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang diminta oleh Allah SWT untuk cinta kepada semua makhluk. Semua ciptaan itu adalah ciptaan Allah SWT. Cinta yang bersyariat, yang ditetapkan. Yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Yang A dengan B, B dengan A, bukan A dengan A, bukan B dengan B. Kerana itu bukan disyariatkan. Kerana ini bukan suka-suka punya pemikiran atau opinion. Ini adalah divine law. Macam mana manusia nak buat ni pula? Manusia boleh diilhamkan oleh Allah SWT, itu tak ada masalah. Masalahnya apabila buat decision sendiri dengan ilmu cetek yang sendiri. Padahal ilmu yang kita ada itu datang daripada Allah SWT. Jadi sangat tidak adil bagi manusia untuk tidak kembali kepada Allah SWT. Boleh dikatakan sombong dan juga mencuri. Curi kredit. Curi kredit. Di mana kalau dihidup dalam keduniaan ni, kalau curi kredit boleh kena saman. Ini kita curi kredit daripada Allah SWT. Makanya ada perkara-perkara yang tidak baik akan berlaku. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya, semenjak dari zaman Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Jadi kita tahu ada 25 Nabi yang perlu kita ambil tahu. Ada banyak Nabi, ada 124 ribu Nabi. Ada 313 Rasul. Yang perlu kita take note adalah 25 Rasul at least. Jadi kalau awak boleh hafal 11 orang player bola, Euro punya tim ada banyak, sekarang tinggal 4 tim saja. Awak boleh hafal semua nama-namanya. Tetapi 25 nama ni awak tak hafal, something is wrong. Ataupun kehidupan anda ni, lah umur yang awak sekarang hidup ni, tak tahulah manfaat ke tidak. Kalau 25 nama Nabi ni awak tak tahu. Siapa yang pertama adalah Adam. Kumpulan Raihan dah membantu kita untuk menghafalkan nama-nama ini. Dibuatnya sebagai lagu. Dari 25 Rasul itu adalah siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. 25 lah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 23. Kenapa 23? Astaghfirullahaladzim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Okey, 25. Tadi terkira 22. Minta maaf. Pokoknya lagunya betul, namanya betul, 25 tu betul. Jadi hafalkan 25 nama Rasul itu. Taib. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, dakwah mereka untuk mendahulukan syariat Islam sentiasa menghadapi cabaran. Biasalah, nak buat baik mesti ada orang nak attack. Benda yang betul mesti orang tak nak dengar. Atas hasutan syaitan, atas keegoan, atas kecetek ilmu dan sebagainya. Daripada 313 orang ini, Rasul ini, 25 orang daripadanya adalah wajib diketahui umat Islam. Tengok IC-nya Islam, tengok orangnya Islam, tapi tak tahu 25 nama Rasul macam mana ni. Jadi sangat penting ibu bapa hafalkan, sampaikan, ajarkan kepada anak-anak. Namun hanya dari 5 orang Rasul sahaja untuk menerima gelaran Ulul Azmi, iaitu para Rasul yang menempuh ujian dan kesabaran yang sangat tinggi berbanding pada Rasul-Rasul yang lain. So out of the 313 Rasul, you need to know 25 Rasul. Out of this 25 Rasul, 5 Rasul diuji dengan sangat besar, iaitu Nabi-Nabi ini consider dalam kategori Ulul Azmi.
Siapakah nabi-nabi itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan juga Nabi Nuh alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Sebentar nanti pada sesi yang lain kita akan paparkan secara ringkas antara amalan, dugaan dan peristiwa yang dihadapi oleh para nabi-nabi atau rasul-rasul ini yang digelar ulul azmi, khususnya untuk pengetahuan kita sebagai ibu bapa, kita sebagai suami isteri, untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.